Hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita akan teruskan lagi dengan bab 3 iaitu nutrisi. So, kita mulakan dengan 3.1 iaitu kelas makanan. Okey, untuk kelas makanan ni, you akan belajar tentang bagaimana untuk menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kelas makanan. Okey, so kita tahu makanan ni terdiri daripada beberapa kelas dan setiap kelas tu ada fungsi yang tersendiri, fungsi dia masing-masing. So, jom kita tengok satu persatu, okey? Alright, so 7 kelas utama makanan ialah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan juga air. So sepatutnya setiap hidangan yang kita makan tu dia mesti mengandungi ketujuh-tujuh kelas makanan ni. Okey, contoh. So kita suka memakan ni kan, sate, nasi lemak dengan ayam goreng. Okay, so contohlah kalau kita makan sate. So dalam sate ni sepatutnya mesti ada 7 kelas utama makanan. Okay, cuba you all tengok gambar ni. Okay, contoh kalau kita ada sate ayam, sate daging. Okay, so kalau daging dan ayam tu merupakan sumber protein. Okay, and then kita ada nasi impit kan. Okay, nasi impit pula merupakan sumber karbohidrat. Okay, and then kita ada sayur-sayuran dia, timun dan juga biasanya kita ada bawang. Okay, so mesti ada sedikit kandungan sayur-sayuran ataupun okay, dalam kes ni untuk sate sayur-sayuran lah. So dia merupakan sumber vitamin dan juga pelawas untuk kita. Okay, untuk sate kita ada kuah kan. Okay, so kuah sate ni pun main peranan. Okay, sebagai satu hidangan yang lengkap. Okay, kalau dalam kuah sate tu dia ada kandungan lemak, okay, garam. So garam merupakan sumber mineral. So kalau you tengok dalam satu hidangan ni kita boleh dapat hampir ke 7 kelas makanan. Okay, sama juga macam nasi lemak ni Okay, seterusnya. Okay, so kita tengok yang pertama. Apa itu karbohidrat? Okay, karbohidrat ni ialah sejenis sebatian organik ataupun sebatian semula jadi. Okay, so you dah belajar dulu kan sebatian. Sebatian ni mesti terdiri daripada beberapa jenis unsur yang bergabung secara kimia. Alright, so apa unsur ada dalam karbohidrat ni? So kita ada karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, kelas makanan karbohidrat dia akan membekalkan tenaga yang banyak untuk kita. Okey, so kalau kita makan makanan yang mengandungi karbohidrat ni, kita akan mendapat tenaga yang banyak. Okey, contoh karbohidrat ialah kanji, glikogen dan selulosa. Okey, apa itu kanji? So kanji ni ialah makanan simpanan dalam tumbuhan. So kalau you all ingat lagi masa tingkatan 1 dulu kan, you all pernah belajar kalau tumbuhan melakukan proses fotosintesis, so dia akan menghasilkan kanji. And then kita ada glikogen. Glikogen ni pula, glikogen ni merupakan makanan simpanan dalam haiwan. Okay, yang ketiga selulosa. Selulosa merupakan karbohidrat yang membentuk dinding sel tumbuhan. Okay, so ini adalah contoh-contoh makanan yang mengandungi karbohidrat. Alright. Okay, seterusnya kita ada info science. Alright, sesetengah sumber karbohidrat seperti gula dapat membekalkan tenaga dengan cepat. Sebagai contoh, kalau kita nak sukan, nak bersukan, so kita boleh minum minuman yang bergula. So dia akan memberikan kita tenaga yang cepat untuk kita lebih aktif perform dalam sukan tersebut. Alright. Sebab itulah penting kita kena tahu apa kelas-kelas makanan setiap makanan tu. Okey, dan fungsi dia. Okey, seterusnya ialah protein. Okey, protein ni merupakan bahan makanan yang mengandungi unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Okey, protein yang dimakan oleh manusia, oleh kita, akan dicerna kepada unit asas dia. So unit asas protein ni ialah asid amino. Maksud unit asas ni ialah protein yang besar kita dah makan tadi tu, dia akan dicernakan kepada bahagian yang lebih kecil, yang lebih ringkas. So bahan ringkas untuk protein tu kita panggil sebagai asid amino.
Okey, apa fungsi protein? Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan perbaikan tisu-tisu badan yang rosak. Okey, so first, khas untuk kanak-kanak yang sedang bertumbuh, remaja yang sedang bertumbuh, meningkat dewasa. Bila you all nak membesar daripada contoh sekolah rendah ke sekolah menengah, so you akan nampak beza dari segi ketinggian, okay, saiz badan kan. So itu adalah pertumbuhan. So untuk pertumbuhan yang normal ni, you all perlukan protein yang cukup. Okey, selain daripada tu, pembaikan tisu-tisu badan yang rosak. Contohlah kalau ada tisu badan yang rosak, terluka, tercedera ke, terjatuh and dia ada patah tangan ke, okey. So untuk membaiki tisu-tisu badan rosak tu, sel-sel badan rosak tu, kena ada kandungan protein dalam badan. Okey, selain daripada tu, untuk menggantikan sel-sel yang telah mati. So setiap hari pada badan kita ni akan ada sel-sel yang mati. So sel-sel mati tu perlu digantikan oleh sel-sel yang baru. Untuk menggantikan sel baru tu kena ada protein. Protein akan membantu menggantikan sel-sel yang telah mati tadi tu. Okey, selain daripada tu, protein juga berfungsi untuk mensintesis enzim, hormon dan antibody. Okey. So ini adalah contoh-contoh makanan yang mengandungi protein. Ayam, okey, ke kacang, daging, telur, right? Okey, seterusnya ialah okey, apa akan jadi sekiranya kita kekurangan protein. Okey, so ada satu penyakit ni kita panggil sebagai kwashiorkor. Okey, kwashiorkor ni ialah sejenis penyakit yang disebabkan oleh kekurangan protein di dalam gizi manusia. Biasanya dia berlaku pada kanak-kanak yang berusia antara 1 hingga 3 tahun. Mesti you all pernah tengok gambar kan? Gambar macam ni. So ini adalah kwashiorkor. Kwashiorkor ni dia bahaya untuk kanak-kanak. Okey, sebab dia akan menyebabkan simptom-simptom seperti tengok ada perut yang besar, okey, pengumpulan cecair pada bahagian perut, pengumpulan cecair pada bahagian kaki, mata. Okey, so kanak-kanak ni nampak macam berisi tapi padahal dia kekurangan protein. Tengok dia punya bahagian lain, bahagian badan lain tu semua kurus je. Kekurangan sel-sel tisu-tisu yang sihat kan. Okey. Seterusnya kita tengok pula kelas makanan lemak. Okey, lemak mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Sama macam karbohidrat tadi kan. Okey, so lemak ni dia terbentuk daripada gliserol dan asid lemak. Merupakan satu sumber dan simpanan tenaga yang tinggi. Macam karbohidrat juga, lemak pun dia akan membekalkan tenaga yang tinggi kepada kita. Setiap gram lemak membekalkan 2 kali ganda jumlah tenaga yang dibekalkan oleh karbohidrat. Selain daripada tu, lemak juga melindungi organ badan seperti jantung dan ginjal. So kita kena make sure lemak tu ada untuk dia lindungi organ kita. Jangan terlalu banyak pula sampai dia akan mengakibatkan penyakit lain pula. Okey, sekiranya terlalu banyak lemak yang meliputi organ-organ badan. Okey, lemak juga bertindak sebagai pengangkut vitamin A, D, E dan K. Dia pengangkut ataupun dia pelarut vitamin A, D, E, K. Lemak yang berlebihan akan disimpan di bawah kulit. Bawah kulit you all ni sebagai penebat haba untuk mengawal suhu badan. So kalau orang yang berisi ni lemak dia banyak, so dia akan lebih tahan kepada suhu yang sejuk. Kalau yang kurus, kurang lemak, dia akan cepat sejuk. Tak tahan dengan cuaca yang sejuk kan, suhu yang rendah. Okey. Seterusnya, okey. Info sains. Lemak daripada haiwan mengandungi kolesterol yang lebih tinggi berbanding lemak daripada tumbuhan. So you kena tahu ada 2 jenis lemak. Contohnya butter, mentega ataupun margarin. Okey, kalau margarin tu dia merupakan sumber daripada tumbuhan ataupun gabungan antara tumbuhan dengan haiwan. Kalau butter tu pula, mentega, dia merupakan sumber dia datang daripada haiwan. Okey, so dia berbezalah kandungan lemak dia.
Okey, selain daripada tu sumber lemak juga you boleh tengok ni minyak kelapa, minyak kelapa sawit, kacang tanah. Alright. Okey, seterusnya vitamin. Okey, vitamin ni merupakan sebatian organik, okey, sebatian semula jadi yang tidak membekalkan tenaga. Tapi vitamin diperlukan oleh badan kita dalam kuantiti yang sedikit untuk mengekalkan kesihatan yang baik. So ada macam-macam jenis vitamin. Setiap vitamin tu kita perlukan sedikit. Ada fungsi-fungsi tertentu dia. Okey, vitamin boleh dikelaskan kepada vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Okey, so tengok. Vitamin larut air ialah vitamin B dan C. Vitamin larut lemak ialah vitamin A, D, E, K. Senang je you all nak ingat. Kalau vitamin larut lemak, ingat adik. A, D, E, K. Selain pada A, D, E, K, B dan C. So, B dan C tu ialah vitamin larut dalam air. Okey, kita memperoleh vitamin daripada sayur-sayuran, buah-buahan, susu dan daging. So, selain pada ni pun ada lagi sumber-sumber lain yang membekalkan vitamin kepada kita. Okey, cuba kita tengok secara lebih terperinci ya. Okey, yang pertama, vitamin A. Vitamin A, sumber dia ialah susu, okey, kuning telur, minyak ikan. Okey, fungsi vitamin A ni ialah untuk membantu penglihatan pada waktu malam dan juga memelihara kesihatan kulit. So, apa kesan kekurangan sekiranya tak cukup vitamin A? Tak nak minum susu, tak makan telur, kuning telur. So, you all boleh dapat rabun malam dan juga boleh mendapat penyakit kulit. Kulit yang berpenyakit. So, tak naklah kan, kita nak yang sihat je. Okey, seterusnya ialah vitamin B. Vitamin B ni pula sumber dia ialah yeast, hati, okey, hati yang dimasak tu, and then telur. Sama juga. Telur ni ada macam-macam kelas makanan dalam dia. Banyak fungsi telur ni. Okey. Vitamin B pula dia membantu dari segi memelihara fungsi sistem saraf. Okey, sistem saraf dalam badan kita. And then dia juga membantu pembentukan sel darah merah. Penting kan? So, kalau dia bantu memelihara fungsi sistem saraf, sekiranya ada kekurangan vitamin B, so dia boleh mengakibatkan penyakit beri-beri. So, apa maksud penyakit beri-beri ni? Okey, penyakit beri-beri ni dia ada dua jenis ya. Satu penyakit beri-beri basah, satu lagi penyakit beri-beri kering. Okey, kalau penyakit beri-beri basah ni dia boleh mengganggu sistem peredaran darah dan memberi kesan kepada jantung kita. Okey, so kalau kesan kekurangan tu terlalu banyak, dia boleh mengakibatkan kegagalan jantung. Bahaya ni. Okey, kalau beri-beri kering ni pula dia boleh merosakkan sistem saraf kita. Kalau sistem saraf kita rosak, dia boleh menyumbang kepada kekurangan kekuatan otot. So, kalau makin teruk, makin kurang dia punya pengambilan vitamin B tu, so dia boleh menyebabkan akhirnya kelumpuhan otot. Kesan lebih parah kan? Okey, kalau tak dirawat, dia juga boleh membawa kepada maut. So, bahayalah benda ni. Walaupun ianya kurang berlaku, tapi kita juga perlu sentiasa berjaga-jaga kan? Okey, yang kedua, kalau awak tengok pembentukan vitamin B ni untuk pembentukan sel darah merah. So, kalau kurang sel darah merah, manusia tu, seseorang tu, individu dia boleh mendapat penyakit anemia. Anemia ni mesti ramai pernah dengar kan? So, anemia ialah kekurangan sel darah merah dalam badan. So, bila kurang sel darah merah tu tak dapat nak mengangkut oksigen dengan baik ke seluruh badan kita. So, bila tak dapat nak mengangkut oksigen dengan baik, kurang oksigen di bahagian-bahagian tertentu pada badan. So, seseorang tu dia akan jadi pening, cepat letih, okey, tak bermaya, pucat. So, you boleh tengok muka dia macam pucat. Okey, itulah kesan kekurangan bagi vitamin B. Okey, beri-beri dan juga anemia. Okey, seterusnya ialah vitamin C. Vitamin C ni famous. Okey, so vitamin C sumbernya ialah buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey,
Okey, fungsi utama vitamin C yang selalu kita dengar orang cakap ialah melawan jangkitan penyakit. Okey, dia sebagai menguatkan antibody badan kita. So sekarang ni musim-musim virus COVID-19. So kita mesti ada satu rutin pengambilan vitamin C yang cukup. Okey. Alright, and then yang kedua ialah memelihara kesihatan gusi dan juga mulut. So kesan kekurangannya boleh mendapat penyakit scurvy. Kalau tengok gambar ni adalah contoh penyakit scurvy ataupun gusi berdarah. So bila seseorang tu gosok gigi dia tu, dia akan nampak darah. Gusi dia mudah berdarah. So itulah tanda-tanda simptom kekurangan vitamin C. Okay. Selain daripada tu, kalau kurang vitamin C ni, kita juga mudah dijangkiti penyakit. Mudah demam, mudah selsema, okay, dan sebagainya lah. That's why kita perlukan vitamin C untuk melindungi badan kita daripada jangkitan penyakit. Okey, seterusnya kita ada vitamin D. Vitamin D ni sumber dia ialah mentega, telur, minyak ikan, dan vitamin D juga boleh dihasilkan melalui pendedahan kulit kita terhadap cahaya matahari. So kalau you keluar rumah pagi-pagi tu ataupun beriadah waktu PJ pagi-pagi, so kita akan dedahkan kulit kita kepada cahaya matahari. Masa tu dia juga boleh menyebabkan penghasilan vitamin D untuk badan kita. Okey, fungsi vitamin D untuk membantu dalam penyerapan kalsium, right? Menguatkan enamel gigi dan memelihara kesihatan kulit. So kalau badan kita kurang vitamin D, kita boleh mendapat penyakit riket, sakit gigi dan juga penyakit kulit. So riket ni apa? Kita tahu, mesti you all pernah dengar kan? Okey, riket ni you all pernah tengok tak gambar macam ada satu kanak-kanak tu, dia berdiri, so kaki dia macam bengkok. Okey, so itulah riket. Okey, so riket ni ialah kesan apabila badan kekurangan vitamin D. So biasanya berlaku pada kanak-kanak. Okey, kaki dia boleh bengkok ke dalam ataupun boleh bengkok macam tu, sengit. Alright. And then yang kedua ialah sakit gigi dan juga penyakit kulit. Okey, seterusnya vitamin E. Vitamin E sumber dia ialah bijirin, okey, dan sayur-sayuran hijau. Okey, fungsi vitamin E ni ialah khususnya untuk memelihara fungsi sistem pembiakan. So kalau fungsi dia untuk sistem pembiakan, sekiranya berlaku kekurangan, of course lah dia akan mengakibatkan mungkin kemandulan ataupun keguguran fetus. Okey, dah berlaku persenyawaan tapi fetus tu tak dapat nak berkembang melalui proses seterusnya dengan baik. So boleh mengakibatkan keguguran. So ni penting untuk kita jaga kandungan vitamin E dalam badan. Okey. Seterusnya yang terakhir ialah vitamin K. Vitamin K sumber dia ialah susu, kuning telur dan minyak ikan. Minyak ikan pun banyak kan kalau you perasan daripada slide-slide sebelum ni tadi. So ada banyak kelas-kelas makanan dalam minyak ikan tu. Okey, vitamin K ialah untuk mempercepatkan proses pembekuan darah kita. Bila masa darah tu perlu beku? So darah tu apabila berlaku luka ke, darah tu akan keluar daripada kulit. So masa tu lah kita perlu proses pembekuan darah supaya darah tu tak terus berterusan keluar daripada badan kita menyebabkan bleeding, okey, pendarahan. Okey. So kalau badan kita kurang vitamin K, so apa jadi? Darah akan lambat membeku. Kalau darah lambat membeku ni bahaya ke tak bahaya? Mestilah bahaya kan? So kalau berlaku pendarahan, bleeding, kita lambat bertindak, okay, on the way nak ke hospital ke contohnya, badan tak cukup vitamin K. So lambatlah proses pembekuan darah. Bila lambat tu dia akan berterusan mengeluarkan darah yang banyak daripada badan. So kalau terlalu banyak darah yang keluar daripada badan, boleh menyebabkan mautlah kepada individu tersebut. Alright. So make sure kita mengambil susu dan juga kuning telur yang secukupnya, okey, dalam diet seharian kita. Okey, seterusnya dah habis dah tentang vitamin tadi. So sekarang kita pergi kepada pelawas. Okey, apakah maksud pelawas? Okey, pelawas ialah
bahan yang tidak dapat diuraikan oleh sistem pencernaan kita. Tak dapat diuraikan. Yang tak dapat diuraikan pun perlu juga dalam badan kan. So apa fungsi dia? Ianya terdiri daripada selulosa yang terdapat dalam dinding sel tumbuhan. Sangat penting untuk merangsang proses peristalsis. Ingat lagi tak pernah dengar terms ni, peristalsis? Peristalsis ialah pergerakan yang disebabkan oleh pengecutan dan pengenduran otot-otot di salur pencernaan seperti esophagus, usus kecil dan usus besar. Okay. So kalau kita makan pelawas dengan cukup, dia akan merangsang proses peristalsis ni. Lancarlah pergerakan makanan tu. Okay, makanan masuk dalam badan kita bukannya terus mengalir macam air tu kan. So dia memerlukan proses peristalsis. Dia akan kembang, kecut, so dia akan tolak makanan tu slowly masuk ke dalam saluran pencernaan yang seterusnya. Okay. And then dia akan memudahkan pergerakan makanan di sepanjang salur tersebut dan mengelakkan sembelit. So tak berlakulah sembelit kalau semua perjalanan tu lancar kan. Okay, buah-buahan, sayur-sayuran dan bijirin kaya dengan pelawas. So sebab itulah penting kita kena ambil sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, seterusnya ialah mineral. Okey, mineral ni merupakan bahan bukan organik yang diperlukan oleh badan kita. Dia diperlukan dalam kuantiti yang kecil dalam badan kita. Untuk apa? Alright, untuk mengawal atur proses-proses badan bagi mengekalkan kesihatan. Okey, contoh mineral, kita ada garam dan juga makanan laut. So kena ingat tadi tu, mineral tidak mengekalkan tenaga, tetapi dia diperlukan dalam kuantiti yang kecil. Sama juga macam vitamin. Okey, diperlukan dalam kuantiti yang kecil. Okey, mineral ni pun macam vitamin. Dia ada pelbagai jenis. Jom kita tengok one by one. Okey, mineral yang pertama ialah kalsium. Contoh kalsium, sumber kalsium, susu lagi, ikan bilis, udang, sayur-sayuran hijau. Okey. Fungsinya ialah untuk membantu pembekuan darah dan juga menguatkan tulang dan gigi. Okey, so apa akibat kekurangan kalsium kepada kesan kekurangan kalsium kepada badan kita? So kita boleh mendapat penyakit riket macam kita dah discuss tadi tu, dan juga boleh dapat penyakit osteoporosis. Dapat penyakit tulang yang tak kuat, tulang yang rapuh. Okey, seterusnya ialah mineral natrium ataupun sodium. Okey, sumber natrium ni ialah garam, daging dan juga telur. Okey, sodium ni penting, natrium ni penting untuk memelihara fungsi sistem saraf. Penting ni saraf dalam badan kita. Okey, dalam badan kita ni dipenuhi dengan sistem saraf kan. So kesan kekurangan dia kalau tak cukup mineral natrium, kita boleh mengalami kekejangan otot. Okey. Next one ialah mineral besi, zat besi. Okey. Zat besi ni sumber dia ialah hati dan juga daging. Okey. Biasanya zat besi ni dah boleh didapati daripada organ-organ dalaman haiwan lah. Okey, fungsi dia ialah untuk membina hemoglobin dalam darah. Kesan kekurangan, so kalau tak cukup mineral besi ni dalam badan kita, boleh mengakibatkan penyakit anemia tadi. Okey, ingat lagi tak anemia? So anemia ni dia adalah kurang penghasilan sel darah merah. So kita bila sebut sel darah merah tu, terus imagine dia akan membawa oksigen ke seluruh badan. So kalau tak ada sel darah merah yang cukup, macam mana nak angkut oksigen ke seluruh badan? So dia boleh mengakibatkan penyakit anemia. Okay, penyakit anemia ni pun ada yang tak terlalu serius dan juga ada yang serius. So sekiranya tak dirawat juga boleh membawa kepada kesan yang lebih buruk. Alright. Okay, seterusnya ialah mineral iodine. Okay, tengok gambar-gambar ni. Ini adalah gambar-gambar makanan laut. So sumber iodine ni, sumber utama dia ialah makanan laut dan juga buah-buahan. Okey, apa fungsi mineral iodine? Mineral iodine digunakan untuk membantu fungsi kelenjar thyroid. Okey, so apa itu kelenjar thyroid? So
Kalau tengok dalam gambar ni, ini adalah kesan kekurangan dia, boleh menyebabkan goiter. Okey, so dalam bahagian ni kita ada kelenjar thyroid. Okey, dekat bahagian ni kita ada kelenjar thyroid kan. Okey, apa fungsi dia? Okey, so fungsi kelenjar thyroid ni ialah dia mengeluarkan hormon thyroid. Ada beberapa jenis hormon thyroid dalam badan kita ni. So setiap hormon thyroid ni dia berfungsi sebagai mengawal metabolisme dalam badan manusia. Maksudnya mengawal penghasilan tenaga, pengeluaran tenaga dalam badan manusia. Okey, degupan jantung kita, right? Pengeluaran peluh, penghasilan peluh. So kalau kelenjar thyroid ni tidak berfungsi dengan baik, so kita boleh detect dengan cara kita dapat rasa dia punya denyutan jantung tu menjadi laju. So itu adalah tanda-tanda goiter, okey, kesan kekurangan mineral iodin. Alright. Okay, tapi ingat, untuk makanan laut ni pun kita hanya perlukan dalam kuantiti yang sedikit. Tak boleh terlalu banyak. So kalau terlalu banyak pun dia ada kesan sampingan yang tak berapa baik. Okay. Okey, seterusnya ialah mineral fosforus. Okey, mineral fosforus ni boleh didapati daripada keju, okey, pelbagai jenis keju, daging, telur, sayur-sayuran. Okey, telur lagi. And then, okey, fosforus ni fungsi dia adalah untuk menguatkan tulang dan gigi dan juga membentuk asid nukleik dalam DNA kita dan juga RNA. Okey, so kesan kekurangan dia ialah sama juga riket. So bila melibatkan tulang dan gigi ni, mesti dia akan berkaitan dengan riket, gigi rapuh. So kalau tak cukup fosforus pun boleh mengakibatkan seorang kanak-kanak tu mempunyai tulang kaki yang bengkok. Okay, selain daripada itu dia tidak dapat membina DNA dan juga RNA dalam badan. Okay. Okay, seterusnya adalah jenis mineral kalium. Okey, kalium ni boleh didapati daripada tumbuhan dan juga haiwan. Biasanya kita sebut kalium ni ataupun potasium, kita mesti terbayang pisang, banana kan. Okey, kalium ni penting untuk membantu pengecutan otot dan juga memelihara fungsi sistem saraf. So kalau kurang kalium boleh mengakibatkan lumpuh ataupun kekejangan otot. Okey, akhir sekali, kelas makanan yang terakhir ialah air. Okey, so air ni pun sangat penting dalam badan kita. Okey, merupakan sebatian yang sangat penting dan mengandungi unsur hidrogen dan oksigen. Ni semua tahu kan? Dalam air kita ada H dan juga O. So formula dia adalah H2O. Okey, air juga merupakan pelarut bahan kimia, medium pengangkutan nutrien dan oksigen ke dalam sel-sel badan manusia. Okey, and then air mengangkut hasil perkumuhan seperti urea dan garam mineral berlebihan keluar dari sel. So air angkut ke dalam sel bahan-bahan diperlukan. Air juga mengangkut hasil perkumuhan keluar daripada sel untuk dibebaskan keluar. Okey, so air ni sangat penting kan? And then air juga mengawal atur suhu badan melalui penyejatan peluh. Air ni membantu mengawal atur suhu badan melalui penyejatan peluh. So you ada belajar dulu masa tingkatan 1 dalam bab homeostasis. So air ni penting. Kalau kita demam, kita perlu minum air yang banyak. So dia akan balancekan balik suhu badan kita. So yang tinggi tu dia akan rendahkan. Okey. Ini sedikit tambahan, so kita perlu minum sekurang-kurangnya 2 liter air sehari. So itu adalah secara umumnya lah. So kalau kita nak check pun boleh berapa liter air yang diperlukan oleh badan kita. So seseorang individu tu tak sama dengan individu yang lain. Mungkin berbeza dari segi saiz badan dia, pekerjaan dia, okay, jantina dia, alright. So you all boleh check keperluan air mengikut badan kita sendirilah. Okay, tak payah ikut orang lain kan. Okay, so air ni boleh diperolehi daripada air mineral, air biasa, air putih dan juga jus-jus buah-buahan. Okay.
Alright, so kita dah habis bincang tentang 7 kelas makanan tadi tu. So kalau nak tahu you all faham ke tak faham, boleh tak nak huraikan ke 7 kelas tu? Cuba jawab latihan formatif 3.1. Okay, make sure you all dah ingat dah ke 7 kelas makanan tu. Apa tadi? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan juga air. So ada 7 kelas makanan. So setiap hidangan kita tu make sure ada boleh dapat ke 7 kelas makanan lah. Kalau boleh lah, kalau tak boleh make sure ada 5 ataupun 4 kelas makanan. Jangan satu hidangan tu kita cuma makan lemak saja, karbohidrat saja. So dia akan menyebabkan kita kurang dari segi pengambilan kelas-kelas makanan ataupun makanan yang seimbang. Okay, so itu saja daripada teacher untuk hari ini. So, untuk next topic, you akan belajar macam mana cara untuk kita kesan kehadiran kelas-kelas makanan ni dalam sampel makanan yang diberikan. Contohlah kita ada satu sampel makanan, kita tak tahu apa tu. So, kita nak detect dalam makanan tu ada lemak tak? Ada karbohidrat tak? Ada protein tak? So kita akan tengok setiap kelas makanan tu ada dia punya ujian-ujian makanan yang tertentu. So make sure you ulang kaji dulu sebelum kita masuk tajuk yang seterusnya tu. Okay, bye. Assalamualaikum.